Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang kaedah dalam pendekatan holistik membaca senyap. Kaedah-kaedah holistik dalam pengajaran pembacaan. Terdapat 9 kaedah dalam pendekatan holistik. Pertama, membaca bebas. Kedua, menelaah. Ketiga, membaca senyap. Keempat, meringkas dan bertindak balas. Kelima, membaca secara berkooperatif. Keenam, membaca lantang. Ketujuh, membaca dengan panduan guru. 8. Berkongsi membaca. Dan yang terakhir sekali, kombinasi kaedah-kaedah membaca. Jadi, saya akan memilih nombor 3 iaitu membaca senyap. Definisi. Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada 4 kemahiran bahasa yang penting dalam pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Membaca senyap. Bacaan metalis merupakan pembacaan secara senyap, dikenali sebagai membaca dalam hati iaitu silent reading. Ia juga merupakan satu kegiatan membaca yang melibatkan ingatan, visual memori dan pengaktifan mata dan ingatan. Jadi, tujuan utama membaca senyap ini untuk memperoleh maklumat serta pemahaman. Bahan bacaan bebas dipilih tanpa paksaan. Merupakan bacaan disuarakan dalam hati dan ditukarkan isi bacaan kepada maksudnya tanpa bunyi. Kelajuan pembacaan metalis lebih cepat dari mekanis kerana ianya tidak memerlukan nada suara, bunyi dan juga sebutan yang jelas. Membaca metalis merupakan kata kunci bagi segala ilmu pengetahuan dan aktiviti membaca kita kerana ianya menguasai sebahagian besar kita. Kaedah. Terdapat 2 jenis bacaan bagi membaca senyap iaitu intensif dan juga ekstensif. Setiap kaedah sama ada ekstensif ataupun intensif ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Intensif. Definisi. Membaca yang dilakukan secara teliti, melibatkan telaah isi dan bahasa. Telaah isi melibatkan membaca untuk memahami, membaca kritis dan membaca idea. Telaah bahasa menumpukan kepada aspek yang menyangkut tentang bahasa. Konsep. Membaca dengan pimpinan guru. Memberi penerangan tentang struktur perkataan yang sukar dan memperkembangkan pemedaraan kata. Mengkaji ciri-ciri tata bahasa seperti susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus. Mengembangkan lagi pengawalan penggunaan bahasa dalam pertuturan dan penulisan. Gerak laju dan kelainan latihan dianggap penting. Tujuan. Untuk membolehkan pelajar dengan baik, betul dari segi sebutan, intonasi, lancar dan tahu menggunakan tanda bacaan dengan baik. Mengenal pasti pelbagai laras bahasa. Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Menilai atau mengulas isi-isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca.
mengesan dan menikmati unsur estetik dalam bahasa, membuat kesimpulan apa yang dibaca. Ekstensif. Definisi: membaca secara luas, membaca sebanyak teks dalam waktu yang singkat untuk memahami isi yang penting secara cepat, melibatkan membaca tinjauan meneliti indeks daftar kata, judul, bab, kandungan dan sebagainya. Membaca sekilas untuk mendapatkan maklumat umum, menemukan hal-hal tertentu dan menemukan bahan daripada perpustakaan. Membaca untuk mendapatkan pemahaman luaran dan dilakukan secara santai. Konsep dilakukan oleh pelajar secara sendiri di luar kelas tanpa bimbingan guru. Pelajar membaca sebanyak mana bahan yang termampu dengan perasaan puas, seronok dan terhibur. Bahan bacaan adalah luas sesuai dari segi pemendaraan kata dan minat, umur jantina, pengalaman, sikap serta cita-cita pelajar itu. Bahan bacaan harus daripada bahan yang berbeza. Tujuan: membolehkan pelajar membaca secara sendiri, membolehkan pelajar membaca dengan fasih, mendapat pengetahuan di samping dapat menghiburkan hati, untuk memperkayakan bahasa iaitu pembendaraan kata, ayat dan lain-lain. Memberi peluang kepada pelajar untuk meluaskan bacaan, membina daya berfikir secara kreatif dan kritis, mengembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa berbentuk puisi dan prosa, menambah minat pembaca dan membuat rujukan, mempertingkatkan mutu dan kepatasan membaca. Cara melaksanakannya: pelajar diberi galakan membaca seberapa banyak bahan yang diminati. Perlakuan membaca ini dilakukan di luar kelas secara bersendiri tanpa bimbingan guru. Tujuan membaca senyap ini adalah untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibaca, melatih murid-murid membaca dengan senyap dan pantas, membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. Tujuan membaca senyap ini juga adalah untuk dapat menggunakan kemahiran membaca senyap ini sebagai hiburan. Aktiviti bacaan senyap. Pertama, untuk kefahaman. Kedua, bahan-bahan yang diajar mengikut peringkat iaitu bahan-bahan yang sedikit dan mudah kepada bahan-bahan yang banyak dan susah. Ketiga, guru memberi dan menentukan bahan bacaan semasa PNP. Guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah. Keempat, guru adakan soal jawab dan berbincang, perkataan serta rangkai kata yang susah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Rujukan: sekian sahaja dari saya. Terima kasih.